Salam sejahtera dan salam madani. Salam gayaku demi ilmu dan dharma. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2 BMMB 114. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembentangan kita pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Benediction Jaidi, program PPISMP BMSK 3, ambilan Jun 2023-2028. Saya berumur 19 tahun dan mempunyai angka giliran yang bernomor 20230723 10053. Di dalam pembentangan ini, saya akan memberitahu kamu ada 3 topik yang terkandung di dalam ini, yaitu gaya kesantunan berbahasa, sistem bahasa, dan sistem sapaan. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu gaya kesantunan berbahasa. Di dalam gaya kesantunan berbahasa, terdapat 5 komponen yang penting, yaitu yang pertama, bahasa terbalik, bahasa kiasan, peribahasa, bahasa sapaan, dan pengurusan air muka. Untuk yang pertama, bahasa terbalik. Bahasa terbalik merupakan salah satu daripada jenis ragam bahasa. Bahasa terbalik digunakan dengan menyatakan maksud tersirat atau berlawanan dengan apa yang berlaku dan apa yang ingin dikatakan. Namun, orang dapat memahami maksud sebenarnya. Berikut merupakan contoh-contoh bagi situasi bahasa terbalik. Lain kali, bawalah laju lagi motor tuh, kata Pak Samad kepada anaknya yang telah mengalami kemalangan. Bangunlah lewat lagi, kata ibu kepada abang yang telah lewat untuk ke sekolah. Tak payahlah buat kerja khusus, main je game tuh, kata Farah kepada rakannya. Nah, berikut merupakan ayat-ayat bagi contoh situasi bahasa terbalik. Walaupun ayat yang disebut itu tidak berkaitan dengan situasi, namun mereka masih mampu memahami maksud sebenarnya daripada ayat tersebut. Bagi bahasa kiasan, susunan kata atau bentuk bahasa yang memperkatakan sesuatu dengan mengiaskannya pada perkara yang lain, sama ada dengan menyebutnya, bandingannya, atau tidak. Fungsi bagi bahasa kiasan ialah untuk mengelakkan sesuatu perkara yang tidak manis daripada disebut secara terus terang, menguatkan maksud yang diperkatakan agar dapat menarik perhatian khalayak. Yang terakhir, untuk menambah kejelasan perkara yang diperkatakan. Bahasa kiasan terdapat 5 jenis, yaitu kiasan asal, kiasan permanusiaan, kiasan sandar, kiasan terus, dan juga kiasan berbunga. Kiasan asal menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan sesuatu yang lain sebagai perbandingannya. Ia menggunakan kata bandingan, bagai, macam, seperti, umpama, laksana. Contohnya, pahit bagai hempedu, matanya merah seperti biji saga. Untuk kiasan pemanusiaan pula, ia adalah bentuk bahasa yang memberikan sifat atau perlakuan yang lazimnya hanya dimiliki atau dilakukan oleh manusia kepada objek yang tidak bernyawa. Sebagai contoh, angin menampar pipiku dan juga ombak memukul pantai. Selain daripada itu, kiasan sandar. Kiasan sandar merupakan susunan kata yang mengaitkan sesuatu perkara, misalnya perlakuan individu kepada benda lain yang mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan. Misalnya, Amar tidur-tidur ayam. Ini mengaitkan cara Amar tidur seperti cara ayam tidur, yaitu tidur tetapi tidak nyenyak. Bukannya ayam dia tidur tidur seperti ayam. Kiasan terbalik ialah susunan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara dengan dikaitkan terus kepada benda lain tetapi mempunyai makna yang berbeza daripada makna asal perkataan itu sendiri. Misalnya, Ramli merupakan ayam tambatan pasukan bola sepak sekolahnya. Ramli dikiaskan terus sebagai ayam tambatan karena dia merupakan orang harapan pasukan bola sepak sekolahnya. Bagi kiasan yang terakhir, yaitu kiasan berbunga,
Kiasan berbunga ialah susunan kata yang menggambarkan sesuatu maksud dengan menggunakan perkataan yang berbunga-bunga ataupun indah, seolah-olah seseorang itu sedang melihat lukisan yang cantik. Misalnya, selimut kemalasan dan juga canai pikiran. Seterusnya, kita akan masuk ke dalam komponen yang ketiga, yaitu peribahasa. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tepat dan mengandungi pengertian yang tertentu. Peribahasa terdapat 6 jenis, yaitu kata-kata hikmat, perumpamaan, bidalan, simpulan bahasa, perbandingan, dan juga pepatah. Bagi jenis peribahasa yang pertama, yaitu kata-kata hikmat, ungkapan yang mengandungi pengertian, pengajaran, atau falsafah yang berguna, biasanya ringkas tetapi bernas dan mudah disebut, digunakan sebagai cogan kata atau kiasan dalam pertuturan dan penulisan. Contoh ayat, masa itu emas. Ia terlihat sangat ringkas namun mempunyai maksud-maksud yang bernas dan mudah disebut. Maksudnya ialah, masa sangat berharga. Kita tidak boleh membuang masa karena masa itu emas. Bagi jenis yang kedua pula, yaitu perumpamaan. Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain. Biasanya, maksud perumpamaan berlainan daripada kelompok kata yang membentuknya. Biasanya, ia menggunakan kata-kata bandingan seperti bagai, laksana, seperti, umpama, ibarat, dan macam untuk mengiaskan sesuatu secara perbandingan. Sebagai contoh, bagai pinang dibelah dua, bagai menatang minyak yang penuh. Ia menggunakan bagai sebagai perumpamaan di dalam ayat tersebut ataupun peribahasa tersebut. Yang ketiga, simpulan bahasa. Bentuk peribahasa yang paling ringkas dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Simpulan bahasa digunakan untuk menjelaskan lagi maksud sesuatu pengucapan dengan membawa erti yang mendalam. Kandungan maksud simpulan bahasa adalah berlainan daripada makna perkataan yang membentuknya. Sebagai contoh, ada hati yang bermaksud ada kemahuan, alas perut yang pula bermaksud makanan yang dimakan sedikit supaya tidak lapar. Jadi, di dalam simpulan bahasa, ia hanya menggunakan dua perkataan namun mempunyai maksud. Bagi jenis yang keempat, yaitu bidalan. Bidalan merupakan sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang benar. Biasanya, ia merupakan ungkapan pendek yang melekat di mulut orang. Sebagai contoh, ada udang di sebalik batu, yang bermaksud melakukan sesuatu tetapi ada tujuan lain di sebaliknya. Sebagai contoh, tindakan Amir memberi hadiah kepada Mira, ada udang di sebalik berat batu karena dia ingin memikat gadis itu. Jenis peribahasa yang kelima, yaitu perbandingan. Perbandingan merupakan sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang, atau sesuatu benda secara perbandingan. Sebagai contoh perbandingan, alim seperti ulama, anggun seperti ratu, bijak seperti pendeta. Bagi jenis peribahasa yang terakhir, yaitu pepatah. Pepatah ialah sejenis peribahasa yang berangkap biasanya terdapat pengulangan kata yang berperanan sebagai penegasan atau sebagai unsur-unsur pengajaran yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, bagaimana cuan, begitulah kuihnya. Peribahasa ini bermaksud perangai anak biasanya mengikut orang yang mengasuhnya. Seterusnya kita akan masuk ke dalam topik yang seterusnya, kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Kesantunan berbahasa dalam sistem bahasa. Berikut merupakan definisi sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Fokus dalam sistem bahasa ialah pada pengajaran dan pembelajaran tata bahasa.
sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosakata, dan peribahasa. Di dalam sistem bahasa, terdapat 4 komponen penting ataupun aspek yang penting, yaitu binaan kata, binaan ayat, sebutan dan intonasi, ejaan, dan tanda baca. Kesantunan berbahasa dalam binaan kata. Konsep kata. Kata ialah unit tata bahasa yang terkecil dan bebas daripada mempunyai makna. Kata dibina melalui proses morfologi, yaitu pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan, dan pengakroniman. Di dalam bahasa Melayu, kata atau perkataan yang hendaklah digunakan mengikut kesantunan berbahasa yang betul supaya tidak menimbulkan salah faham atau ketidaksopanan. Ini adalah contoh kesantunan berbahasa dalam binaan kata. Kencing ke sungai kecil. Berak. Kita akan masuk dalam binaan ayat. Ayat ada terdua komponen, yaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua klausa atau lebih, dibina dengan mencantumkan dua atau lebih klausa bebas atau gabungan beberapa ayat tunggal. Ini adalah contoh bagi kesantunan berbahasa dalam binaan ayat. Ini adalah contoh yang pertama, yaitu contoh yang salah. Ashraf sudah mati seminggu yang lalu. Bagi contoh yang betul pula. Ashraf sudah pulang ke Rahmatullah seminggu yang lalu. Terlihat perbezaan penggunaan kata ataupun kata yang diletakkan dalam ayat tersebut. Ayat ini akan lebih terlihat sopan dan lebih bagus untuk didengar oleh orang. Berikut ialah tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperanan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Misalnya, tanda koma dan tanda nokta mewakili hentian dalam pertuturan. Jadi kita haruslah menggunakan tanda baca yang sesuai di dalam ayat agar kita dapat mengamati jeda sewaktu pembacaan. Seterusnya, kita akan masuk ke dalam sebutan. Sebutan dalam bahasa Melayu adalah berasaskan sistem sebutan baku. Baku bermaksud standard atau piawai. Sistem baku bermakna perkataan dibunyikan seperti mana ia dieja. Bagaimana sesuatu perkataan itu dieja, begitulah cara dia disebutkan atau dibunyikan. Sebagai contoh, bela ataupun pelihara. Bela, mempertahankan. Bela, mempertahankan. Perang, perang sejenis warna, manakala perang pergaduhan besar. Rendang itu ialah sejenis makanan, dan rendang itu ialah rimbun. Walaupun kita menggunakan perkataan yang sama, namun dengan sebutan yang berbeza, kita dapat ayat perkataan tersebut membawa dua maksud ataupun lebih maksud. Jadi, setiap sebutan itu haruslah betul dan tepat sesuai penggunaannya. Intonasi. Intonasi ialah nada turun naik dalam sesuatu ayat. Intonasi berbeza-beza mengikut jenis-jenis ayat yang digunakan. Intonasi yang betul boleh membezakan maksud sebutan objek dalam sesuatu pengucapan. Intonasi pengucapan dengan jelas dapat dilihat melalui ayat-ayat berikut. Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan juga ayat seruan. Dalam bahasa penulisan, intonasi digambarkan dengan penggunaan tanda baca, tanya, atau seruan, atau kedua-duanya sekali. Ini merupakan peranan intonasi, fungsi emosional, digunakan untuk menyatakan berbagai makna, sikap seperti kegembiraan, kebosanan, kemarahan, kekejutan, kekecualian, ketakutan, dan ratusan sikap yang lain. Fungsi gramatis, ia digunakan untuk menandakan kontras dari segi tata bahasa terhadap sesuatu ujaran, sama ada sesuatu klausa atau ayat itu berupa pertanyaan ataupun pernyataan, positif atau negatif, dan juga yang lain-lain.
Fungsi intonasi yang lainnya ialah fungsi tekstual. Ia digunakan untuk membentuk nada dan gaya suara turun naik sebagai wacana yang lebih luas, seperti pembacaan teks, berita yang membedakan satu berita dengan berita yang lain. Fungsi struktur informasi digunakan untuk memberi sesuatu yang baru berbanding dengan yang lain yang telah dimaklumkan dalam sebuah ujaran, yaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Berikut ialah intonasi dari segi pengucapan. Ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat sesuatu pernyataan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat penyata berakhir dengan tanda nokta. Nada rendah digunakan dalam ayat-ayat penyata. Tidak ada penegasan nada atau tiada nada tinggi dalam penggunaan ayat penyata. Sebagai contoh, kakak saya sedang tidur. Ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan untuk melahirkan gambaran tentang perasaan seperti takut, marah, geram, sakit, hairan, dan yang seumpamanya. Intonasi seruan digambarkan dengan tanda baca seruan pada hujung ayat. Sebagai contoh, syabas kita berjaya. Bagi ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanyakan sesuatu atau bertanyakan seseorang. Ayat tanya disertai dengan tanda tanya. Sebagai contoh, siapakah lelaki yang memakai topi itu? Ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah seseorang supaya melakukan sesuatu. Ayat perintah mempunyai nada tinggi dan tegas bergantung kepada jenis ayat perintah berkenaan. Sebagai contoh, Jimson, ambillah piring itu. Yang seterusnya ialah ayat suruhan, ayat yang dituturkan dengan motif untuk memberi perintah atau menyuruh orang berbuat sesuatu. Ayat suruhan mempunyai nada tinggi dan nada tegas. Contoh ayat, Jimson, pergi kau dari sini. Yang kedua ialah, awak balik sekarang Jimson. Yang seterusnya ialah ayat larangan. Ayat perintah yang melarang orang melakukan sesuatu. Perintah yang diberikan adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Ayat ini juga mempunyai nada tinggi dan tegas jika larangan tersebut bersifat paksaan dan bernada rendah jika larangan tersebut berbentuk rayuan atau keluhan. Sebagai contoh, jangan kacau aku lah Jimson. Itu akan diucapkan dengan nada tinggi karena ia merupakan nada tegas ataupun larangan. Usah dikenang peristiwa lalu, Jimson. Itu ialah nada rendah. Kita menggunakan nada rendah sebagai bentuk keluhan ataupun bentuk simpati. Contoh yang seterusnya ialah, kau jangan datang lagi Jimson. Itu ialah kita akan gunakan dengan nada tinggi karena itu merupakan sebuah bentuk paksaan ataupun bersifat paksaan dan juga sifat larangan. Seterusnya ialah ayat silaan. Perintah yang tidak mempunyai ketegasan sebaliknya bersifat rayuan dan pelawaan. Nada rendah digunakan untuk ayat jenis seperti ini. Contoh ayat, silalah masuk puan. Seterusnya, sedih apalah kiranya datang ke rumahku. Seterusnya, jemputlah makan puan. Bagi ayat yang seterusnya ialah ayat permintaan. Ayat permintaan tidak bersifat tegas, oleh karena orang yang menuturkan ayat ini ingin meminta sesuatu, maka nada yang digunakan adalah nada rendah tanpa ketegasan. Contoh ayat, semua harap bertenang, ataupun Jimson, tolonglah saya kemaskan meja ini. Contoh yang seterusnya, Jimson, harap dapatlah segerakan tugas itu. Bagi topik yang seterusnya ialah kesantunan berbahasa dalam sistem sapaan. Sistem sapaan bermaksud kaedah yang digunakan oleh sesuatu masyarakat atau bangsa untuk menegur atau menyapa seseorang, baik dalam konteks rasmi maupun tidak rasmi. Sistem sapaan merupakan penghubung langsung antara pihak yang menyapa dengan pihak yang disapa. Bahasa sapaan mesti digunakan dengan betul
dan mengikut konteks semasa berkomunikasi, ia bertujuan untuk menjaga air muka orang lain serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikut ialah sistem sapaan menurut pandangan tokoh. Menurut Ahmad Johari Moain, kata sapaan dapat memanifestasikan status atau taraf dan kedudukan seseorang individu dalam hierarki sosial masyarakat yang dianggotainya. Beliau juga berpendapat bahwa masyarakat Melayu mempunyai suatu sistem sapaan dan panggilan yang tertentu. Menurutnya lagi, istilah sapaan ini tidak boleh digunakan sesuka hati ataupun sewenang-wenangnya, karena kata sapaan itu digunakan mengikut urutan yang tertentu, yaitu urutan dari segi hubungan kekeluargaan, usia, kedudukan, pangkat, serta gelaran yang selaras dengan kehidupan masyarakat. Seterusnya ialah bentuk sapaan. Bentuk sapaan ialah susunan kata yang digunakan pada masa membuat sapaan dan panggilan. Seterusnya, sebutan senarai orang disapa daripada peringkat paling rendah, paling tinggi hingga bawahannya. Sapaan yang lengkap dengan kata rujukan kehormat, gelaran atau pangkat yang disandang, dan nama pribadi yang lengkap. Contohnya, Dato Sri Haji Aiman bin Haji Mahmud. Sapaan ringkas yang menyebut nama gelaran dan atau pangkat dengan atau tanpa nama pribadi. Contohnya, Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda. Yang seterusnya, kita akan masuk ke dalam aspek kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terdiri dalam bahasa terbagi kepada tiga, yaitu kata ganti nama diri pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk kata ganti nama diri bergantung pada kata ganti nama diri itu digunakan, sama ada dalam suasana dan urusan rasmi atau dalam suasana dan urusan tidak rasmi. Jumlah kata ganti nama diri yang digunakan untuk suasana dan urusan rasmi agak kecil. Contoh kata ganti nama diri bagi urusan rasmi adalah seperti saya, kami, kita, tuan, puan, beliau, dia, ia, dan mereka. Kata ganti nama diri yang digunakan dalam suasana dan urusan tidak rasmi amat banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dialek yang ada dalam bahasa Melayu, dan dapat dikatakan bahwa dalam setiap dialek terdapat kata ganti nama diri yang tersendiri. Sebagai contoh, di negeri Perak, kata ganti diri nama orang pertama ialah teman, yang bermaksud saya, keme, bermaksud kami, kata ganti nama diri orang kedua, Mike, bagi awak, mengkoma, kamu. Bagi negeri Sarawak, kami ialah saya, kita ialah kamu. Kata ganti nama diri orang yang pertama ialah kata ganti nama yang digunakan penutur bagi menggantikan nama asal dirinya ketika bercakap dengan seseorang. Terdapat dua kategori kata ganti nama diri orang pertama, yaitu kata ganti diri nama orang pertama tunggal dan kata ganti nama diri orang pertama jamak. Kata ganti nama diri orang pertama tunggal ialah aku, saya, beta, dan patik, manakala kata ganti nama diri orang pertama jamak yang bermaksud ramai ialah kami dan kita. Contohnya, aku sokong cadangan engkau. Contoh yang lainnya, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada engkau. Kata ganti diri nama kedua ialah kata ganti nama yang digunakan oleh penutur orang pertama bagi menggantikan nama asal pendengar orang kedua. Sebagai contoh, Anda, awak, Tuan hamba, dan engkau. Contoh kedua ialah Anda. Siapakah nama Anda? Contoh kata ganti nama diri ketiga, ia digunakan apabila penutur orang pertama bercakap dengan seseorang, yaitu orang kedua, tentang orang yang tiada di hadapannya, orang ketiga. Kata ganti nama diri orang ketiga terdiri daripada beliau, dia, mereka, dan baginda. Contoh yang ketiga, dia. Dia pandai sebab dia rajin belajar. Orang itu ditangkap selepas dia mencuri. Berikut kita akan masuk ke dalam aspek panggilan hormat. Panggilan hormat atau honorific atau dikenali sebagai sebutan hormat, gelaran panggil dari segi bahasa bermaksud sebutan awalan atau sapaan awalan yang tertentu yang diucapkan sebagai menghormati seseorang. Dari segi bahasa budaya masyarakat Melayu amalan menggunakan panggilan hormat ini telah lama diamalkan, misalnya sebagai menghormati yang tidak dikenali. Di antara sapaan awal-awal yang digunakan ialah saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan.
Gelaran pergaulan formal. Pergaulan yang menunjukkan adanya sekatan-sekatan sosial tertentu sama ada sekatan pangkat dalam pekerjaan, kedudukan sosial disebabkan si penyapa belum begitu kenal antara satu sama lain. Sebagai contoh, saudara dan saudari bagi orang yang muda, encik dan cik sama seperti tuan. Gelaran warisan ialah gelaran yang diwarisi sejak kelahirannya. Sebagai contoh, Tuan Syed, Megat, Dayangku, Nik, Awang, dan Tengku Engku. Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW seperti Syed atau Said bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Setengah pihak mengatakan bahwa gelaran Syarif, Syekh, dan Siti juga tergolong dalam jenis ini. Sebagai contoh, Raja, Perak Selangor, Pangeran, Pangeran Anak, Pangeran Muda Brunei Darussalam, Tengku, Kelantan, Pahang, Kedah, dan Terengganu. Bagi rujukan kehormat pula ialah Yang di-Pertuan Agung dan Raja Permaisuri Agung, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Sultan, Raja, Sultanah, Tengku Ampuan, Raja Permaisuri, Duli Yang Maha Mulia, Balu Raja, Yang Maha Mulia, Raja Muda atau Tengku Mahkota, Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia. Bagi gelaran kurniaan kerajaan, ia dianugerahkan oleh kerajaan kerana berjasa. Contohnya, Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Paduka, Doktor, Profesor, Haji. Yang seterusnya ialah gelaran kurniaan ikhtisas. Gelaran yang diperoleh kerana kejayaan dalam bidang ikhtisas atau akademik. Contohnya, Profesor, Doktor, Cikgu, Ustazah, dan Ustaz. Panggilan keagamaan. Panggilan hormat juga digunakan dalam aspek keagamaan. Sebagai contoh, bagi mufti, panggilan hormat yang digunakan ialah Sahibah Samaha, yang membawa maksud Tuan yang berbahagia, dan kadi pula dipanggil sebagai Sahibul Fadilah, yang membawa makna Tuan yang terhormat. Bahasa sapaan berdasarkan kedudukan dalam keluarga. Penggunaan bahasa sapaan antara ahli keluarga mencerminkan kedudukan seorang itu dalam susunan kekeluargaan. Kata ganti nama diri dalam sesebuah keluarga ditentukan melalui pertalian darah asas, keluarga, suku, dan keluarga turun-temurun. Bahasa sapaan dalam keluarga asas. Panggilan bapa yang memegang kedudukan sebagai ketua keluarga lelaki dalam rumah biasanya disebut Yah ataupun Ba. Manakala ibu yang mewakili ketua keluarga perempuan dalam rumah pula biasanya disebut Mak ataupun Ibu. Panggilan bagi datuk iaitu bapa kepada ayah dan ibu kita pula disebut Tok ataupun Tok Wan. Panggilan bagi nenek iaitu emak pada ayah dan ibu kita disebut nenek ataupun opa. Panggilan untuk adik-beradik lelaki yang lebih tua kita ialah abang. Contohnya kita memanggilnya abang kita, Abang Ali. Panggilan bagi adik-beradik perempuan yang lebih tua kepada kita pula ialah kakak. Sebagai contoh, kakak kita iaitu Kak Tima. Panggilan untuk adik-beradik yang lebih muda daripada kita pula ialah adik. Ia tidak terikat kepada mana-mana jantina dan bebas digunakan maupun lelaki ataupun perempuan. Sebagai contoh, adik Lisa dan juga adik Iman. Berikut ialah sambungan bagi panggilan kekeluargaan. Sebagai contoh, panggilan anak keempat ialah Uda, yang mana apabila disebut akan berbunyi Abang Uda ataupun Kak Uda. Kesimpulannya, masyarakat Melayu mempunyai sistem sapaan dan rujukan mengikut situasi dan konteks yang sesuai. Kesalahan penggunaan kata sapaan ini boleh menimbulkan hubungan yang tidak harmoni di antara penutur dan pendengar. Ini disebabkan kata-kata ini membawa implikasi yang berbeza apabila digunakan dalam situasi yang berlainan. Kata sapaan ini juga berfungsi untuk memperlihatkan kesopanan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Situasi formal dan tidak formal mempunyai sistem sapaannya tersendiri dan setiap penutur tidak sewajarnya mencampur adukan penggunaan kata-kata tersebut sesuka hati. Hal ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Melayu adalah bersopan santun atau berbudi bahasa. Sekian itu sahaja pembentangan yang saya akan lakukan. Sekian, terima kasih.